Salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Semoga sihat hendaknya. Anda bersama dengan saya, Cikgu Nuratul Lina. Adakah anda sudah bersedia? Jom kita mulakan. Baik murid-murid, kita teruskan dengan subjek sains tahun 6. Tema pada hari ini ialah sains bahan. Tajuk 9.0 bahan buangan. Standard kandungan 9.1 bahan buangan. Standard pembelajaran menakul penggunaan bahan tidak terbiodegradasi secara berhemah, memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang untuk kehidupan yang lestari, menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Mengapakah kita perlu menggunakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan secara berhemah? Apakah peranan kamu dalam menguruskan bahan buangan dengan cara terancang? Bagaimanakah bahan-bahan buangan dilupuskan? Ya, ini ada berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Jadi objektif pada hari ini, di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan 4 kesan tidak menggunakan bahan buangan tidak terbiodegradasi secara berhemah. Kedua, menyatakan 5 peranan atau amalan dalam menguruskan bahan buangan dengan cara terancang. Dan ketiga, menyatakan langkah-langkah pengurusan pelupusan bahan buangan dengan betul. Baik murid-murid, mari kita ingat kembali maksud bahan buangan tidak terbiodegradasi. Bahan buangan yang tidak boleh direbutkan oleh mikroorganisma. Ia boleh mencemarkan alam sekitar. Bermakna, ia boleh membahayakan atau merosakkan alam sekitar kita. Ya, 4 kesan tidak menggunakan bahan buangan tidak terbiodegradasi secara berhemah ialah: pertama, pembaziran tenaga. Cuba perhatikan carta palang yang ditunjukkan. Jumlah tenaga yang digunakan untuk membuat produk baharu bagi aluminium, kaca dan kertas daripada bahan mentah lebih tinggi atau lebih banyak berbanding tenaga yang digunakan untuk membuat produk baharu secara kitar semula. Kedua, menyebabkan pencemaran. Dalam gambar ini menunjukkan sisa toksik dibuang ke dalam sungai. Maka akan berlakulah pencemaran air. Ya murid-murid, kesan yang ketiga ialah banjir, di mana kawasan yang rendah ditenggelami oleh air. Tetapi di kawasan bandar berlaku banjir kilat di mana disebabkan oleh longkang tersumbat. Keempat, ia boleh mengakibatkan penyakit seperti penyakit demam denggi yang disebabkan oleh nyamuk Aedes. Kebiasaannya, nyamuk Aedes akan membiak di kawasan tempat pelupusan sampah sarap. Itu penyakit seperti keracunan makanan juga boleh kita dapati apabila manusia memakan makanan ataupun memakan bahan makanan yang tercemar. Seterusnya, 5 peranan atau amalan menguruskan bahan buangan secara terancang. Ya, murid-murid,
Bahan buangan hendaklah dibungkus dan diikat dengan kemas. Kedua, bahan buangan hendaklah diasingkan mengikut jenis bahan sebelum dibuang. Sekiranya kita menggunakan tong sampah kitar semula. Ketiga, gunakan bekas khas untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Keempat, bahan buangan sisa makanan boleh direputkan dan dijadikan baja kompos. Seperti dalam gambar di bawah ini. Baja kompos boleh digunakan untuk menanam atau membaja tanaman kita. Jadi, murid-murid boleh lakukan baja kompos dengan sendiri. Kelima, amalan 3R dapat mengurangkan longgokan bahan buangan di persekitaran. Apa itu 3R? 3R ialah reduce, mengurangkan, reuse, guna semula dan recycle, kitar semula. Baik murid-murid, seterusnya apakah langkah-langkah pengurusan pelupusan bahan buangan dengan betul? Ya murid-murid, di kebanyakan kawasan bandar, bahan buangan domestik diuruskan secara terancang oleh pihak berkuasa tempatan. Bahan buangan dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Di pusat pengumpulan sampah, bahan buangan diasingkan mengikut jenis yang boleh dikitar semula dan tidak boleh dikitar semula. Ya murid-murid, setelah diasingkan di pusat pengumpulan sampah, bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula dibakar dalam insinerator bersuhu tinggi. Kemudian, sisa daripada insinerator dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan. Manakala bahan buangan yang boleh dikitar semula dipadatkan dan dihantar ke kilang pemprosesan untuk dijadikan bahan yang baharu. Ketulan bahan buangan kertas dijadikan beg kertas baharu. Ketulan bahan buangan plastik dijadikan botol plastik baharu. Ketulan bahan buangan logam dijadikan tin aluminium baharu dan serbuk bahan buangan kaca dijadikan bahan atau botol kaca baharu. Ya murid-murid, jom kita lakukan aktiviti. Tajuk kita pada hari ini ialah Botol Ajaibku. Tujuannya ialah untuk menerapkan amalan 3R iaitu reduce, reuse dan recycle di rumah melalui reka cipta bahan buangan. Alat dan bahan yang diperlukan ialah satu botol plastik 500 ml, botol plastik yang terbuang, gunting atau pisau dan juga bahan hiasan untuk menceriakan botol plastik itu nanti. Langkah-langkah yang perlu anda lakukan ialah pertama, lakarkan bentuk atau objek yang dirancang pada kertas. Kedua, gunting botol mengikut bentuk yang dilakar. Ketiga, hiaskan botol mengikut kreativiti. Semoga anda gembira dan teruja untuk melakukan aktiviti ini. Langkah keselamatan, berhati-hati ketika menggunakan gunting kerana ia boleh mencederakan anda.
Ya, murid-murid, bagi mengakhiri pengajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menerapkan nilai murni, menyemai cinta terhadap alam sekitar melalui pengurusan bahan buangan secara terancang. Baik murid-murid, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Science is awesome.